Hai semua, selamat pagi dan kembali ke channel Cikgu Iventan. 大家好，同学们早安。Hari ini kita akan sambung kelas Mandarin kita untuk ELM 4322 Bahasa Mandarin tahap 2. Okey. Jadi modul hari ini adalah modul yang di restoran. 单元一在餐厅里. Okey, bagi pelajar-pelajar ataupun sesiapa yang mengunjung ke channel ini yang belum subscribe, boleh buat demikian berada di bawah sebelah kanan. Okey, tekanlah subscribe, like dan share video ini sekiranya ia dapat membantu kamu dan supaya boleh lebih banyak orang dapat kenali channel ini dan dapatlah saya bantu lebih banyak orang lagi ya. Okey, dan aktiviti ini merupakan salah satu sponsor di bawah tajaan ataupun bukan di bawah tajaan lah, di bawah kerjasama bersama Akademi YouTuber. Jadi juga boleh kamu search Akademi YouTuber di ruangan search untuk dapat lebih banyak video yang dikongsi oleh cikgu-cikgu lain daripada pelbagai aliran dan juga daripada negeri-negeri yang berlainan. Dan kita sedang hasilkan video-video untuk membantu pelajar menandatangani masalah pembelajaran yang tidak dapat hadir ke sekolah ataupun hadir ke pusat tuition untuk mereka mendalami pembelajaran mereka. Dan juga ada senarai untuk kita buat tuition online yang kita buat secara live setiap hari. Dan ada juga dalam grup Telegram yang khas yang boleh dapat search di dalam Telegram. Boleh mengikuti juga di sana untuk dapatkan lebih banyak informasi. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas hari ini, cikgu akan terangkan pasal CO dan kita akan ulang kaji sikit-sikit perkataan yang utama untuk kita pelajari modul yang pertama ini. Okey. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mula kelas pertama, kita akan terangkan pasal CO kita ya, course outline untuk khusus kita. Jadi semester ini sudah kamu berada di semester 4, walaupun ini bukan minggu pertama kamu dalam takwim, tetapi ini adalah kelas pertama cikgu buat di atas talian, jadi cikgu akan terangkan jugalah. Okey, kod khusus ada ELM 4322 dan nama khusus adalah Bahasa Mandarin 2. Okey, dalam semester ini, kuliah adalah 21 jam dengan aktiviti pembelajaran bertumpukan pelajar, Student Centered Learning Activity 7 jam. Jadi jumlahnya 28 jam dan kita bahagi dengan 14 minggu, maka setiap minggu kita akan ada 2 jam dalam jadual waktu. Okey. Lepas tu pembelajaran kendiri. Apa yang kamu perlu buat sendiri tanpa bimbingan cikgu adalah persediaan untuk tugasan projek 18 jam. Pembelajaran kendiri untuk ulang kaji, untuk persediaan kelas ataupun persediaan peperiksaan. Ini lebih kepada untuk kelas lah, 28 jam. Persediaan bagi penilaian. Ini untuk peperiksaan 3 jam. Penilaian berterusan, ini sudah masuk kategori ketiga, penilaian rasmi. Kita akan ada satu penilaian berterusan yang secara bertulis iaitu 1 jam dan menduduki peperiksaan akhir 2 jam. Okey, jumlahnya 80 jam SLT, maka nilai kredit dia 2 jam kredit. Okey, dan dia ada prasyarat untuk menduduki kursus ini adalah pelajar mesti telah mengambil kursus ELM 3312 Bahasa Mandarin tahap 1. Kalau pelajar gagal untuk lulus Bahasa Mandarin 1, maka kamu belum bersedia untuk menduduki subjek ini. Okey, kita tengok maklumat utama kita adalah Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang semakin berpengaruh di peringkat antarabangsa. Kita tengok banyak benda sekarang made in China. Dan kadang-kadang kita beli barang dari Shopee ataupun Lazada pun dia bagi buku arahan dalam bahasa Mandarin pula. Tengok-tengok blur-blur, tak tahu apa dia cakap apa kan. Jadi kita perlu belajar sikit-sikit lah. Okey.
Dan oleh yang demikian, bahasa Mandarin College Vocational diperkenalkan untuk memenuhi keperluan semasa. Sinopsis kita adalah, secara umumnya bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang semakin berpengaruh di peringkat antarabangsa. Oleh yang demikian, bahasa Mandarin College Vocational diperkenalkan untuk memenuhi keperluan semasa. Melalui model ini, pelajar dapat menguasai kemahiran asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Mandarin. Nah, secara jujurnya, ini adalah 4 kriteria yang semua bahasa yang kamu belajar tu perlu kamu menguasai. Tak kira kamu ambil bahasa Arab ke, bahasa Perancis ke, bahasa Rusia ke, bahasa Tamil ke. Okey, memang bila kita belajar bahasa, kita mesti belajar untuk mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Okey, dan kita tengok yang paling penting adalah CLO kita ya. Course Learning Outcome, iaitu hasil pembelajaran kita. Jadi pada akhir modul, kamu sepatutnya menggunakan bahasa Mandarin secara bertulis dengan betul, di mana dia match dengan C3PLO1 di program kamu. Menggunakan frasa-frasa yang bersesuaian secara lisan A2PLO4, dan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin dengan menggunakan ayat mudah, sebutan yang tepat dan intonasi yang sesuai dalam situasi tertentu A2PLO6. Now, di bahasa Mandarin, intonasi sangat penting. Sebab dia tidak macam bahasa, contohnya bahasa Melayu, membaca. Okey, dia tidak akan setakat membaca. Tak kira kamu baca dalam apa intonasi, orang akan faham membaca. Tetapi mungkin yang akan bertukar adalah tanda baca dia di belakang tu. Mungkin tanda soal ke ataupun titik untuk habiskan ayat ke. Okey, tapi dalam Mandarin untuk honey pinyin yang sama, tetapi dia akan ada 4 sebutan yang berlainan. Di dalam 4 intonasi ni, dia akan membawa perkataan dan maksud yang lain. Jadi kalau kamu sebut dalam intonasi yang silap, dia akan jadi benda lain. Jadi apa contohnya akan nanti cikgu terangkan dalam kelas nanti. Sebab dalam slide nanti memang ada satu honey pinyin sudah di label salah. Dan kalau kamu sebut salah tu, dia memang akan membawa maksud yang lain. Baik, jadi 14 minggu kita tengok apa PB yang perlu disiapkan. Jadi pelajar perlu hasilkan folio kamus pada minggu 4 hingga 5. Dalam 2 minggu, masa 2 minggu ni kamu kena siapkan folio kamus ini. Lepas tu disambung dengan folio resume. Lepas tu di antara sebelum kamu buat folio resume, sepatutnya kamu ada satu ujian bertulis. Okey, di dalam kelas. Tetapi sekarang kita ada CMCO ataupun PD, ni apa kita panggil ni, PKPB ya. Jadi terpaksa kita tunggulah sampai kamu balik ke sekolah, baru kita akan buat ujian bertulis ini. Dan role play kamu kena siapkan sebelum minggu 11. Dan semua 3 folio kamus, folio resume dengan role play cikgu sudah bagi sebelum kamu bercuti di rumah. Maka harap pelajar-pelajar boleh siapkan semua 3 ni sebelum kamu balik ke sekolah. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, sila PM cikgu secara personal untuk dapatkan maklumat dan keterangan yang lanjut. Okey. Dan kita tengok topik 7 modul yang kita akan belajar pada semester ini. Okey, sini 7 modul dia. Modul pertama kita akan berada di restoran. Modul kedua di tempat kerja. Modul ketiga di hospital. Modul keempat di pejabat. Modul kelima nama tempat. Modul 6 di dalam kenderaan awam. Dan modul terakhir yang paling penting sekali, iaitu temu duga. Okey. Jadi ini adalah pecahan markah buat masa ini, sebab mungkin kita ada sikit perubahan dari segi pemberat markah. Tetapi jangan risau, ini adalah sepintas lalu apa yang akan ada. Okey, folio kamus mini bergambar 10 markah, folio resume 10 markah, ujian bertulis 20 markah dan role play 20 markah. Dan penilaian akhir ada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian bertulis 15 markah dan bahagian lisan 25 markah. Dan jumlah ke semua PB tambah PA adalah 100 markah.
Okey. Jadi yang details-details boleh juga kamu tengok rujuk di dalam grup Google Classroom, akan cikgu upload di dalam sana. Okey. Jadi setakat ini ini sajalah yang cikgu akan terangkan. Kita akan sambung dengan ulang kaji sebelum kita mulakan kelas hari ini. Baik, selepas kita terangkan pasal CO, jadi sekarang kita nak ulang kaji sikit perkataan yang kita belajar sebelum ini. Okey, jadi sesi ini kita panggil wen si. Okey, wen si maksudnya kita buat ulang kaji. Baiklah, kita tengok apa yang kita nak ulang kaji untuk hari ini ya. Jadi, 主要生字代词 主要生字 maksudnya adalah rangkaian kata yang utama. 代词 adalah kata ganti nama diri. Rasanya tidak akan pelajar tidak rasa tidak kenal kan dengan perkataan kata ganti nama diri. Yang di mana kita belajar ada 3 peringkat. Kata ganti nama diri pertama iaitu rujuk kepada saya. Kata ganti nama diri kedua rujuk kepada kamu, dan kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang ketiga, mereka ataupun dia. Jadi dalam bahasa Mandarin apa yang kita akan gunakan? Jadi perkataan pertama, wo. W-O sebab sukar saya mau type hanya pinyin dengan apa yang software yang sekarang sedia ada. Ada juga yang kita boleh dapat daripada atas talian, tapi malaslah saya mau ambil semua benda tu. Jadi saya akan guna nombor di belakang untuk mewakili intonasi yang keberapa kita kena sebut. Nombor 3 maksudnya kita kena sebut pada nada ketiga. Contohnya nada pertama W-O kita akan sebut sebagai wo. Jadi itu nada pertama. Wo, 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 wo. Ini 4 nada dia. Jadi ini adalah nada ketiga. Jadi kita berhenti di nada ketiga. Wo, wo, wo. Jadi ini adalah wo. Saya. Perkataan kedua, ni. Ni. Sebutan ketiga juga untuk merujuk awak ataupun kamu. Jadi ni. Perkataan ketiga, ta. Nampak? Ini adalah sebutan pertama. Jadi di pertama kita akan terus stop. Jadi ta, dia. Kalau kita nak rujuk kepada banyak orang, contohnya kami ataupun kita akan tambah men di belakang perkataan kita. Contohnya kami nak pergi makan. Jadi 我们 kita akan sebut. 我们. Kalau kamu orang, kita akan sebut 你们. Dan kalau kita sebut mereka, jadi dia akan jadi 他们. Jadi simbol yang cikgu biasa akan guna pertama sendiri 我, kamu, 你, dan orang yang lain. Jadi 他, kami orang, 我们, kamu orang, 你们, mereka, 他们. Harap ini boleh membantu kamu. Dan kita tengok apa perkataan lagi yang kita kena ulang kaji. Yang paling asas untuk hari ini adalah 问候语. Wen Hou Yu. Maksudnya untuk yang kita bertegur sapa. Yang pertama, Zao An. Zao An maksudnya selamat pagi. Jadi pada video kedua nanti cikgu akan terus mengucap dalam bahasa Mandarin sudah. Tidak akan cikgu guna bahasa Melayu lagi untuk mengucap pada slide pertama nanti ya. Zao An. Kalau ini adalah petang, kita akan sebut sebagai Wu An. Wu An. Kalau malam, Wan An. Wan An.
Dan kita nak habis kelas ataupun kita dapat bantuan daripada orang lain, kita nak mengucap terima kasih. 谢谢. 谢谢. Itu menunjukkan kepada terima kasih. Okey, 谢谢 kalau kamu perasan ini cikgu ada letak intonasi keempat, tetapi ini tiada intonasi. Maksudnya ini adalah kita touch and go kita kata. Okey, dia akan sebut dengan separuh nada saja. Jadi di sini bila kita nampak ada dua perkataan yang berulang, biasanya perkataan kedua tu kita akan sebut secara touch and go. Contohnya papa, mama. Nampak? Perkataan pertama kamu akan dengar dengan jelas, tetapi kedua sekejap touch and go. Touch and go. Macam 谢谢. Nampak? 谢谢. 谢 yang kedua tu kita sudah touch and go. Okey, jadi itulah kalau cikgu tidak letakkan intonasi dia. Alright? Baik, kita sambung. 词语 rangkai kata. Okey, ini adalah rangkai kata yang kita akan belajar daripada topik ini. Tengok apa perkataan yang kita akan belajar. Okey, yang pertama pelayan. 服务员. 服务员. Okey, bagi kamu nak belajar ikut sebutan, kamu boleh pause video ataupun kamu boleh rewind balik ke depan untuk dengar cara cikgu sebut dan kamu praktis. Kamu boleh pause untuk praktis, lepas tu kamu akan dengar sekali lagi, tengok sebut betul ke tidak. Okey, kepada kamu sesiapa yang tidak yakin, kamu boleh PM cikgu secara PM cikgu di Telegram ataupun di Google Classroom ataupun di WhatsApp untuk mengenal pasti cara sebutan adalah tepat ya. Okey. Kedua, ikut. Ken. Okey. Menu. 菜单. Okey, sila tunggu sebentar. 请稍等. Ringan. 盘 makan. 吃 makanan. 食物 okey, gerak ke sebelah kanan. Pedas. 辣 manis. 甜 sejuk. 冷 panas. 热 cawan. 杯 minum. 喝 minuman. 饮料 okey, dapat? Baik, kita tengok dialog yang kita nak belajar hari ini. 好，接下来我们看第二个单元。Okey, kita tengok bahagian kedua, 绘画 dialog ya. Dan dialog ni dia berlaku di restoran. Sebab tu kamu nampak di sini, 在餐厅. Ingat cikgu bagi tahu tadi hari ini kita punya topik berada di restoran, berlaku di restoran. Okey. Dan kita sebelum kita baca, kita tengok berapa watak yang terlibat. So pertama, biasanya dialog kita mesti akan tulis nama ataupun watak itu di depan lah kan, dengan semicolon ini. Jadi pertama, 服务员. So 服务员maksudnya waiter ataupun waitress kalau perempuan. Okey, dengan Xiaoming. Okey, dan di sini sebab dia jawab 3 orang, San Wei. Okey. Jadi rasanya dalam dialog ini ada 4 orang semuanya. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar sila ikut cikgu baca. Jadi selepas cikgu baca, kamu boleh pausekan video ni sekejap dan kamu cuba baca supaya kamu boleh mahir dan kenalkan perkataan-perkataan yang ada di sini. Okey.
Jadi kita akan bermula dengan 服务员。你好，请问你们一共几位？ Jadi di sini maksudnya apa kabar ataupun kabar baik. Nak tanya berapa orang? Okey, lebih kurang macam itulah. Qing itu sila dan wen adalah tanya. Niman kamu orang. Okey, ataupun kalian. Ikong dalam kalau direct translate tu kita bagi tahu adalah jumlah. Okey, ji wei berapa orang. Okey, jadi kalau kita nak tanya berapa orang kita akan guna ji wei. Okey, pertanyaan kamu kena ambil perhatian. Lepas tu dijawab oleh Xiao Ming. 我们一共3位. Maksudnya kami ada 3 orang. Baik, kita sambung. 服务员，好的，请跟我来. Jadi mereka bintang-bintang ni maksudnya mereka sedang bergerak lah, tak ada perbualan. Jadi sudah dia duduk di satu tempat, jadi waitress 服务员 ni dia jemput mereka duduk. Okey, 请坐 sila duduk. 这是我们餐厅的菜单，请问你们想吃什么？ Okey, sila duduk. Ini merupakan okey, 这是 ini adalah 我们 kita ataupun kami, 餐厅 restoran, 的 dalam bahasa biasanya kita panggil punya lah, 菜单 menu. Okey, jadi ayat ni dia membawa maksud ini merupakan menu restoran kita. Nah, 请问你们想吃什么? Jadi apa korang nak makan? Okey, kalau dalam bahasa yang lebih sopan dia patutnya tanya apa yang hendak kamu orang pesan untuk makan hari ini? Okey. Jadi 3 orang kawan ni dia tengok menu dan mereka sudah mengambil keputusan untuk mengambil order. Jadi adalah perbualan berikutnya. Xiaoming, 我要一盘鸡饭. Okey. Saya nak 1 piring nasi ayam. Okey, 鸡饭 nasi ayam. 一盘 1 piring. Okey. Kawan dia San Mei, 我要一盘椰浆饭. Okey, 我要一盘椰浆饭. Di sini maksudnya saya nak 1 piring椰浆饭, ini adalah nasi lemak. Jadi San Mei dia order 1 piring nasi lemak. Alright, Hasan, kawan ketiga mereka, Hasan. Okey, 我要一盘炒粿条. 我要一盘炒粿条. Okey, maksudnya saya nak 1 piring kuih tiao goreng. Okey, dalam Cina yang biasanya goreng kita akan letak di depan apa yang kita nak goreng tu. Jadi chao guo tiao ini adalah kuih tiao dalam bahasa Cina. Alright, jadi sudah ambil pesanan. 服务员，好的，请问你要不要辣的？ Okey, yang chao kuih tiao ni biasanya dalam yang Chinese style kita ada pedas dengan tak ada pedas. Jadi dia tanya, nak confirmkan adakah Hasan mau pedas ataupun tidak. Jadi Hasan pun jawablah, 我要辣的. Okey. Now, perasan tak bila kamu tengok Hanipin ini, bila dia di atas tu tak ada simbol yang pelik-pelik tu, cikgu akan baca dengan sepintas lalu. Sebab di sini dia merupakan nada yang ringan. Jadi touch and go. Jadi 我要辣的. Okey. 服务员，你们想喝什么？ 你们想喝什么？ Korang nak minum apa? 小明，我要一杯咖啡. Saya nak segelas kopi. 服务员，请问你要冷的还是热的咖啡？ Okey, kopi. Kamu pesan kopi. Kopi ada kopi peng ataupun kopi sejuk dan juga kopi panas. Jadi sekarang waitress ni ataupun waiter ini dia double confirm dengan Xiaoming. Adakah kamu nak yang sejuk ataupun yang panas? Leng
maksudnya sejuk. Re, panas. Okey, jadi nampak 请问. Biasanya kamu nampak 请问, jadi dia nak tanya. Dan biasanya akan akhiri dengan kata ni tanda soal ini ya. Okey, sambung. 我要一杯日咖啡，不要太甜. Okey, jadi Xiaoming jawab, 我要一杯日咖啡. Jadi saya nak satu gelas kopi yang panas, 不要太甜. Kurang manis. Okey, 不要太甜, tidak mau terlalu manis. Jadi biasanya kita order, kita akan bagi tahu adalah kurang manis. Okey, 3类，我要一杯中国茶，我要一杯中国茶. Okay. Saya nak segelas Chinese tea. Okay, Zhongguo yang China, cha adalah teh. Okay, so ini adalah Chinese tea. Okay, kalau di Sabah kita panggil sama saja lah kan. Juga kita panggil sebagai Chinese tea. Dan kalau sejuk biasa kita panggil Chinese tepeng. Macam itulah. Okay, so Hasan, 我要一杯汽水，谢谢。我要一杯汽水，谢谢. Saya nak segelas air bergas. Biasanya 汽水 ini biasanya kepada Pepsi ke, Coca-Cola ke. Okay, dia general kita panggil sebagai 汽水. Alright, terima kasih, 谢谢. Okay, 服务员，好的，请稍等，我们会尽快把食物送过来。好的，请稍等，我们会尽快把食物送过来. Okey, jadi dia jawab, baiklah, sila tunggu sebentar. Kami akan hantar makanan dengan masa yang singkat. Okey, 尽快 secepat mungkin. 食物 makanan, 送 hantar ataupun bagi, 过来 ke sini. Okey. Jadi ini adalah kita punya bagian dialog huihua. Jadi kita akan sambung dengan kosakata. Okey, dengan makanan-makanan ni kita tengok slide yang seterusnya. Selepas kita habis dialog, jadi sekarang kita nak tengok latihan untuk hari ini. 食物. Okey, yang bahagian pertama kita akan belajar pasal makanan yang lebih daripada apa yang kamu belajar di dalam dialog. Okey, 食物, makanan. Okay, kita tengok makanan pertama yang kita nak belajar hari ini. Tahu makanan apa ni? Ya, betul. Mi kari. Okey, jadi mi kari ni kita akan sebut sebagai 咖喱面. 咖喱面. Okay, 咖喱面,咖喱面. So ini adalah mi kari dalam bahasa Mandarin. Cukup tak pandai masak ni, cukup ambil semua foto ni daripada online saja ni. Okay, tengok gambar kedua. Okay, pasta, spaghetti kan. Alright, so pasta dalam bahasa Mandarin kita sebut sebagai 意大利面. 意大利面. Okey, Itali itu adalah Mandarin bagi Itali. Dan mini dia asal usul daripada Itali, maka orang Cina dulu kita sebut sebagai Italian. Okey, jadi bermakna mi daripada Itali. Right, kita tengok makanan ketiga. Memang kita tidak, memang biasalah kita makan benda ni ya, nasi goreng. Okey, nasi goreng dalam bahasa Mandarin 炒饭. 炒饭. Okey, nasi adalah fan. Dan cara masak ni kita goreng-goreng dia, jadi kita panggil 炒. Okey, jadi ini adalah 炒饭. Okey, tengok makanan seterusnya. Air liur sudah keluar ini. Okey, ini adalah laksa, kan? Laksa yang kita suka makan. Okey, ni laksa Penang. Kita panggil laksa. Dia memang direct translate. Laksa.
Okey, teneng. Ini yang kita jumpa dalam skrip tadi. Okey, makanan favorite dalam Malaysia. Okey, bukan saja orang Melayu tapi bangsa yang lain. Okey, termasuk India, China, Dusun, Karungus. Ini memang makanan favorite. Okey, untuk menghasilkan nasi lemak yang sedap, paling penting sambal yang sedap. Okey, so nasi lemak dalam Mandarin, ye jiang fan. Ye jiang fan. Okay. So, kenapa dalam Mandarin kita panggil sebagai ye jiang fan? Ye jiang itu sebenarnya merujuk kepada santan. Okay. Susu kokonat, susu kelapa. Okay. Kita panggil ye jiang. Dan nasi ini disebabkan dia masak dengan santan, maka dalam Cina kita panggil sebagai ye jiang fan. Okay. Sebab tak banyak makanan kita akan masak nasi dengan santan. Cuma ini saja. Okey. Jadi jangan risau. Memang tidak akan keliru. Next. Penang char kway teow. Kway teow goreng. One of my favorite. Okey. Cuma di Sabah ni sukar mau dapat char kway teow macam ni lah. Rindu sedang makanan di Semenanjung. Kan sebab CMCO ni kita tak boleh keluar kan, jadi semua kita terpaksa masak di rumah hari-hari. Jadi banyak makanan yang di sini cikgu letak ni semua cikgu nak makan, cuma semua tak dapat makan dan cikgu malas memasak. Sebab masak untuk seorang diri kan, jadi susah lah. Okay, now char kway teow ataupun kway teow goreng dalam bahasa Mandarin, chao guo tiao. Chao guo tiao. Okay, biasanya adalah ni siham, okey, kerang, okey, dengan udang dan juga tauge dan satu lagi sayur yang hijau ni kita panggil jiao cai. Dengan kombinasi ini memang sedap lah. Tapi ada juga versi yang kuih tiaw goreng basah, itu adalah yang daripada rakan kita iaitu bangsa Melayu. Okey, yang masak. Okey. Sedap juga, cikgu pernah try di Sabah sini, tempat cikgu bertugas, kebetulan ada satu tukang masak char kway teow basah ni memang sedap. Rindu. Alright. Next, nasi ayam. Memang kami tidak kenal dia, nasi ayam. Okay, simple, sedap, dan semua nutrien yang perlu kita ada dapat harian tu semua ada di dalam. Alright, so nasi ayam, ji fan. Okay, tadi cikgu bagi tahu sudah, fan adalah nasi, ayam adalah ji, nada pertama, ji, jadi ji fan. Okay, dan ayam lagi, tapi ini western style. Alright, ini adalah chicken chop. Okay, chicken chop dalam bahasa Mandarin, ji pa. Alright. Jadi semua nama dia ataupun cara dia tulis tu ada dalam nota. Kamu rujuk saja dalam nota. Cuma cikgu kasih gambar di sini supaya kamu ada idea. Okey, kalau chicken chop macam mana, laksa tu macam mana, kepada banyak yang daripada pedalaman ni kan, bukan ada sentiasa peluang berjumpa dengan makanan-makanan yang ini. Dan terutama banyak makanan ni dia banyak terdapat di Semenanjung dan tidak dapat di Sabah. Okay, so cipa. Alright, kita selepas ini tengok apa yang kita perlu buat. Okay, kita sambung dengan praktis kita. Jadi di sini kamu kena praktis untuk memesan makanan dalam bahasa Mandarin. Jadi makanan yang cikgu bagi tadi itu adalah contoh-contoh makanan yang favorite orang tempatan. Okay, orang Malaysia yang favorite makanan kita. Okay, so boleh kamu cari kawan ataupun dengan adik-beradik kamu yang di rumah, sama-samalah berlatih dengan honeypin yang sedia ada dan perkataan-perkataan yang cikgu bagi tadi ya. Okey, cikgu akan sebut sekali. Jadi bolehlah 4 orang ataupun 2 orang kamu alternate lah, tukar-tukar saja. Okey. 服务员请坐。这是我们餐厅的菜单。请问你想吃什么？ Okey, cikgu sebut sekali.
请坐。这是我们餐厅的菜单。请问你想吃什么 ？OK。Next， 小华，我要。Jadi, apa yang kamu mau? Pilihlah daripada makanan tadi ataupun daripada ruangan makanan tadi. Okey, tadi kita belajar pasal kali mian, 炒粿条, 椰浆饭, 炒饭, okey, 鸡扒, 鸡饭, ada dua lagi, apa lagi? Laksa, okey, dan juga last sekali, lupa sudah, tengok balik lah ya, okey. So, kamu pilihlah apa-apa yang kamu suka dan kepada Sabahan ada juga banyak yang kamu sebenarnya sebut dalam Mandarin cuma kamu tak perasan. Okey, sepertinya chow mian. Okey, chow mian itu adalah mie goreng. Okey, itu cuma dalam Mandarin. Okey, xia mian. Okey, kalau kamu tengok ada cap, saya lupa nama cap apa tu. Okey, kamu boleh tengok di kedai-kedai. Hami, Penang Hami. Okey, Hami itu sebenarnya dalam sebutan Hokkien. Hami. Oh, sorry, bukan Hokkien, Cantonese. Hami itu Cantonese. Okey. So, itu sebenarnya prawn mie udang. Okey, sup yang pedas, bukanlah pedas sangat tapi dia masak dengan udang lah. Sedap juga tu benda. Okey, memang banyak benda juga suka makan. Sebab lama tidak makan sudah ni. Okay, so inilah kamu praktis sendiri. 我要. Apa yang kamu mau? Alright. Next kita tengok nota seterusnya. Baik. Nota seterusnya kita nak praktis dengan yin liao. Yin liao. Minuman. Okay, jadi yang selepas kita order makan, mestilah kita order yang minum kan. Contohnya kopi lah, teh tarik lah kan. Okey, jadi kita tengok apa minuman yang dalam nota papar untuk kita belajar dalam silibus ini. Yang pertama, 中国茶. 中国茶. Okey, ini adalah Chinese tea. Yang biasa kita order Chinese teh peng tu, dia guna yang teh ni lepas tu dia tambah air saja. Okey, so 中国茶. Dia bukan black tea, dia adalah teh yang lain sikit. Okey, black tea itu dia lebih kepada Ceylon tea. Alright. Nah, semua yang kamu nampak sekarang ni yang berkarbonat adalah qi shui. Qi shui. Okey, juga cikgu sebut dalam perbincangan dalam video tadi, di mana kita masa belajar ada orang pesan qi shui tadi kan. Jadi qi shui ini dia rujuk kepada semua jenis ini. Jadi biasanya kalau Cina pesan qi shui, kita takkan pesan sebagai qi shui. Kita akan lebih bagi tepat sekali bagi tahu nak Coca-Cola ke, Pepsi ke, Sprite ke atau apa benda tu. Okey, sebab qi shui merangkumi banyak benda. Termasuk yang tak ada di sini juga macam Spritzable. Okey, dia juga sejenis qi shui bagi kita. Okey. Okay, next. 果汁. 果汁. Okay, jus buah-buahan. Okay. ABC, ais batu campur. Okay, dalam Mandarin kita panggil hong dou bing. Hong dou bing. Tapi hong dou bing ni dia special sikit, dia mesti mau ada kacang merah. Kalau tak ada kacang merah dia bukan hong dou bing. Nampak yang sini, yang ini. Hong dou bing. Dia mesti ada hong dou. Kalau tak ada hong dou dia bukan panggil hong dou bing. Dia benda lain. Okay. Ye shui. Ye shui. Tadi kita belajar ye jiang. Ye jiang itu santan. Tapi air kelapa kita panggil ye shui. Okay. Ye shui ini bagus. Kalau kamu rasa panas-panas badan kan, mau demam-demam tu, pergilah minum air kelapa ni. Ye shui. Dia memang air yang miracles. Okay. Yang memang boleh membantu kita kurangkan banyak masalah kesihatan. Alright. Next. Coffee. Cafe.
咖啡 OK susu soya 豆浆 dan terakhir teh tarik 拉茶 Okey, ada 8 sudah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 gambar sudah. Ini juga 8 minuman yang diperkenalkan dalam nota kamu. Okey, kalau kamu nak tahu nama-nama lain untuk minuman yang lain, boleh PM cikgu ataupun tanya di bawah di ruangan komen di bawah tu supaya kita cikgu boleh terus kongsikan. Okey, nama Mandarin mereka. Alright. So, kita tengok apa latihan yang kita perlu buat dengan yin liao kita Baiklah, okey. Jadi kita tengok apa yang kita perlu buat dengan yin liao yang kita belajar tadi. Okey, jadi ini adalah skrip untuk kita berlatih untuk sebutan dan penggunaan dalam harian. Okey, kalau kamu pergi kedai, kamu dalam kedai Cina, kamu boleh cuba jawab dalam bahasa Mandarin ya. Okey, sama juga seperti sebelum ni untuk kategori untuk bahagian makanan. Jadi ini kamu juga boleh cari adik-beradik kamu ataupun ibu bapa kamu ataupun kawan kamu buat secara atas talian ke macam mana ke cikgu tak kisah. Yang penting kamu buatlah latihan. Okay, practice makes things perfect. Okay, so juga akan guide macam mana kita akan baca benda ni. Jadi, 服务员，你们想喝什么？你们想喝什么？ Okey, 小华，我要一杯 apa-apa lah minuman yang kita ada tadi ya. Ataupun lebih daripada itu, kamu tak ada idea, kamu boleh tanya di ruangan komen di bawah. Cikgu akan balas message kamu dan bagi idea macam mana kita nak sebut dalam bahasa Mandarin. Okey, 我要一杯 Lepas tu, 服务员 akan tanya lagi. 请问你要冷的还是热的？ Okay, dan sini punya key point adalah dua minuman ini mesti sama sebab dia merujuk kepada minuman yang order oleh Xiaohua. Okay, contohnya di sini adalah la cha. Jadi di sini dia mesti tanya leng de hai shi ri de la cha. Okay, jangan sini Xiaohua order kopi, order la cha, sini pula dia tanya kopi. Tak betul lah. Okay, so sini dua mesti minuman yang sama. Lepas tu Xiaohua akan jawab minuman itu dalam sejuk ataupun panas. Okey. Jadi dia akan jawab 我要冷的 atau 热的. Okey. Jadi dia jawab 我要一杯冷的拉茶 ataupun 我要一杯热的拉茶. Okey, tapi secara spontan di dalam hidupan harian kita hanya akan sebut leng de ataupun zhi de. Ataupun lagi ringkas kita akan terus beritahu semasa kita order kita mau yang sejuk ataupun yang panas. Okey, ini cuma untuk latihan. Alright. So habis Xiaohua sudah bagi tahu dia mau yang leng de ataupun zhi de. Jadi akan sambung dengan mamo. Waya ipe, minuman yang mungkin yang sama atau mungkin minuman yang lain. Okey. Sambung lagi, mutu, wayang ipeng, suka hati kamu lah. Alright, pulang kepada kamu buatlah keputusan untuk diri sendiri. Kamu sudah dewasa. Alright, 服务员，好的，请稍等。好的，请稍等。Okay? Baiklah, sekarang kita akan masuk bahagian yang terakhir. 读易读 latihan baca. Okey. Jadi bahagian ni sebab memandangkan kita berada di situasi norma baru di mana kita sedang buat kelas secara atas talian. Jadi cikgu minta kamu cari kawan kamu ataupun ahli keluarga kamu sama-samalah belajar bahasa Mandarin. Okey. Dan dengan sini ada Hanifin ini diberikan. Jadi kamu sama-samalah berlatih untuk membaca. Okey. Jadi ini adalah ayat yang biasanya kita akan guna untuk semua situasi dan sini kamu nampak di kolom pertama ini dia adalah bilangan 1, 2, 3, 4. Okey, dulu kamu kira 1
3, 4. Tetapi bila kita guna sebagai bersama dengan penjodoh bilangan, dia biasanya akan tukar jadi liang. Okey. Ini sama maksud dengan 2 juga. Okey. Alright. Jadi yang ayat pertama, 我要吃, saya nak makan ataupun saya ingin makan. 一盘椰浆饭. Okey. 我要吃一盘椰浆饭. Okey, satu piring nasi lemak. Okey. Jadi suka hati kamu lah. Kamu kalau rasa satu piring tak cukup, nak makan 2 piring, kamu akan katakan 我要吃2盘椰浆饭. Okey. Ataupun kamu nak order untuk sekeluarga. Mungkin sekeluarga kamu kebetulan keluar makan tu 4 orang. Dan kamu orang suka makan nasi ayam, 鸡饭. Okey, jadi kamu boleh order sebegini. 我要吃4盘鸡饭. Okey. Macam ni lah. Jadi kita baca ikut saja urutan. Nanti bolehlah praktis bersama ahli keluarga kamu. Jadi cikgu akan gunakan kombinasi yang straight. Dengan kalau 2 dengan 鸡饭, 3 dengan 炒饭, 4 dengan 鸡扒. Okey. Okey. 我要吃一盘椰浆饭. 我要吃2盘鸡饭. 我要吃3盘炒饭. 我要吃4盘鸡扒. Ini bukan BA ya. Dia guna yang nota ni kita tersilap tulis dia punya apa ni apa kita panggil ni dia punya honey pinyin. Okey, sepatutnya di sini adalah PA. Okey, PA ya. Jadi pa nada kedua. Okey. Nada kedua. Cuba terdapat type apa-apa benda di sini, jadi cikgu buat edit macam ni sajalah ya. Okey. So, 鸡扒. Alright. Kita sambung dengan yang terakhir. 我要喝. Ini maksudnya saya nak minum. Okey, 喝 minum. 一杯橙汁. 我要喝2杯中国茶. 我要喝3杯汽水. 我要喝4杯温水. Okey, 温水ni air suam. Alright. Jadi ini adalah latihan di mana kamu boleh dapatkan nota ini di Google Classroom. Cikgu sudah uploadkan dalam Google Classroom. Kamu boleh dapat dari sana. Untuk semester ni 7 semua modul sudah ada di dalam. Jadi ini adalah merupakan modul pertama di restoran. Jadi untuk kamu boleh praktis dengan lebih bagus, sila download. Dan juga kamu boleh cari kawan kamu sama-sama praktis untuk mahirkan. Di sini cikgu akan ingatkan pelajar jangan buat persediaan pada masa terakhir. Kamu akan nampak masalah yang sama dengan sebelum ini. Ada banyak perkataan kamu akan lupa nanti dan kamu tidak cukup masa untuk melatih. Untuk menguasai satu bahasa, kamu mesti berusaha sepenuhnya dan cuba menggunakan sekerap yang mungkin. Okey? Nah, bagi sesiapa yang rasanya tiada kawan di rumah ataupun sesiapa tiada kawan yang sanggup tolong kamu untuk buat latihan, kamu juga boleh PM cikgu di WhatsApp ataupun Telegram. Hantarlah kamu punya voice clip kepada cikgu. Yang bagi tahu cikgu saya nak buat latihan baca, tolong semak ataupun betulkan mana satu yang saya sebut tidak tepat. Okey, jadi cikgu akan tunggu korang punya message dan membantu kamu dari apa-apa aspek sahaja untuk kamu menguasai topik ini nanti. Okey? Alright.
Selepas semua latihan kita belajar tadi dan cikgu sudah sampai akhirlah kelas untuk hari ini. Jadi saya ingat sekali lagi cikgu ingatkan, sesiapa yang belum subscribe, like dan share itu buatlah demikian, dan boleh juga mencarikan Akademi YouTuber di YouTube untuk mendapatkan lagi banyak kelas-kelas daripada subjek-subjek yang lain untuk membantu kamu memahami apa yang kamu tidak faham. Ya. Mungkin kamu tak suka style cikgu, kamu suka style cikgu lain. Jadi kamu boleh cuba dapatkan di YouTube. Kami akan upload di YouTube. Dan kamu carilah mana satu style yang kamu suka, ikutlah kelas saja. Okey? Jadi jangan lupa kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Di YouTube juga kita akan masuk modul 2, iaitu kita akan berada di hospital. Kalau tak silap. Okey? Lupalah tadi. Nanti kita tengok balik lah. Okey? Minggu depan. OK，同学们下课了，谢谢大家，我们下周再见。